Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kali ini dalam video tutorial lukisan kejuruteraan yang mana kita nak membincangkan tajuk orthographic projection ataupun unjuran ortografik. What is orthographic projection? Apa itu unjuran ortografik? Untuk pengetahuan kamu semua, unjuran ortografik ni merupakan salah satu topik yang penting juga dalam lukisan kejuruteraan, di mana kita nak pergi lebih ke depan lagi dalam mempelajarinya dan ianya lebih kompleks. So, kita memerlukan satu daya imajinasi yang lebih tinggi dalam kita nak belajar dan memahami untuk tajuk ini. Kalau kita mempunyai satu imajinasi yang tinggi, sebenarnya ianya dapat membantu seseorang untuk memahami ataupun mempelajari teknik-teknik dalam unjuran ortografik ni. So, kita berbalik kepada apa itu unjuran ortografik. Jadi di sini dinyatakan unjuran ortografik ni adalah satu teknik ataupun kaedah untuk menggambarkan objek 3 dimensi ataupun isometri kepada pandangan 2 dimensi di dalam sesuatu kertas lukisan. Jadi di sini kita perlu fahami apa yang dikatakan sebagai objek 3 dimensi ataupun objek 3D. Dan juga apa yang dikatakan pandangan 2 dimensi ataupun view 2D. Di sini kita perlu fahami. Sebab ianya terkait dalam kita nak membina unjuran ortografik nanti. Okey, unjuran ortografik ni ianya merupakan satu bahasa international yang diguna pakai oleh seseorang engineer ataupun designer dalam pekerjaan mereka. Jadi satu dunia guna teknik unjuran ortografik ni, lebih-lebih lagi melibatkan pada zaman sekarang ini. Memang unjuran ortografik ni merupakan salah satu perkara penting yang melibatkan engineer dan juga designer. Okey, pada slide yang seterusnya ni kita dapat lihat ada 2 gambar rajah. Yang mana gambar rajah yang pertama ni kita panggil objek 3 dimensi ataupun objek isometri. Yang mana ada terdapatnya lebar, panjang dan tinggi sesuatu objek. Manakala gambar rajah yang satu lagi ni adalah pandangan 2 dimensi. Okey. Pada gambar rajah pandangan 2 dimensi ni kita hanya boleh lihat lebar dan tinggi sahaja. Berbanding dengan objek 3D ni kita boleh lihat lebar, panjang dan tinggi. Jadi bagaimana objek 3D ni dapat menyumbang kepada pandangan 2D ni ataupun pandangan 2 dimensi ini. Okey, di sini kita lihat contohnya kita lihat pada satu sudut pandangan ke arah objek 3 dimensi ni. Dan kita lihat
pada sudut tepat pada sudut tepat 90 darjah. Jadi daripada hasil pandangan mata kita tu tepat 90 darjah pada satu sudut pandangan objek ni, maka terhasillah pandangan dua dimensi di sini. Yang mana kita dapat melihat satu sudut pandangan tepat dari segi bentuk dan ukurannya. Kadang-kala disebabkan objek 3D ni kita tak dapat melihat sepenuhnya bentuk ataupun ukuran sesuatu objek tersebut. Jadi dengan kita melihat pada salah satu sudut pandangan, maka kita boleh lihat dengan jelas ataupun dengan tepat bentuk objek tersebut. Jadi inilah yang dikatakan unjuran ortografik, yang mana kita nak menggambarkan objek 3D 3 dimensi kepada pandangan 2 dimensi pada sesuatu kertas lukisan ataupun dalam kertas lukisan. Jadi tujuan sebenar unjuran ortografik ni adalah untuk menyampaikan maklumat yang lebih detail dan terperinci berkaitan dengan objek supaya ianya lebih jelas dan tepat. Okey, di sini kita ada satu contoh objek yang berbentuk 3 dimensi ataupun isometrik. Di mana dalam prinsip unjuran ortografik itu sendiri sebenarnya ada 6 pandangan yang kita boleh dapatkan. Contohnya di sini yang mana yang paling utama adalah pandangan hadapan, kemudian pandangan sisi kanan, sisi kiri, pandangan pelan ataupun atas, dan juga pandangan bawah serta pandangan belakang. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pandangan. Tetapi dalam standard piawaian unjuran ortografik itu sendiri, unjuran hanya memerlukan 3 pandangan sahaja. Ianya sudah memadai. Dalam asas unjuran ortografik itu sendiri, kita hanya memerlukan 3 pandangan sahaja untuk sesuatu maklumat berkaitan dengan sesuatu reka bentuk objek ini dapat disampaikan dengan tepat. Iaitu yang paling utama pandangan hadapan, kemudian sama ada pandangan sisi kanan ataupun sisi kiri, dan juga pandangan pelan ataupun pandangan atas. Jadi 3 pandangan ataupun pandangan depan, sisi dan juga atas. Jadi dengan 3 pandangan ini sudah memadai ataupun sudah cukup untuk standard piawaian international lah. Okey, seterusnya di sini ada beberapa guideline dalam kita nak melukis unjuran ortografik. Yang pertamanya adalah
pandangan hadapan ni merupakan satu rujukan utama. Front view merupakan satu rujukan utama yang sangat penting dalam kita nak melukis atau nak membina unjuran ortografik. Jadi oleh sebab itu apabila kita mendapat sesuatu penyelesaian masalah ataupun ada objek 3 dimensi, kita perlu dapatkan ataupun kita perlu tentukan pandangan hadapan. Dengan kita mengetahui pandangan hadapan, maka kita boleh menentukan ataupun mengunjurkan pada pandangan-pandangan yang lain. Kemudian di situ juga kita boleh tentukan di mana ukuran bagi lebar ataupun panjang sesuatu objek tersebut. Jadi ini juga bergantung kepada pandangan hadapan yang kita tentukan tadi. Mana arah pandangan hadapan. Sebab apa? Lebar dengan panjang ni dia boleh bertukar. Sama ada dia boleh menjadi lebar ataupun dia boleh menjadi panjang untuk sesuatu ukuran. Jadi panjang dan lebar ni juga sangat penting dalam kita nak buat unjuran tu nanti. Kemudian yang ketiga, ini seperti saya telah beritahu tadi, yang mana dalam unjuran ortografik kita hanya memerlukan gabungan 3 pandangan ni saja. Pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan sisi. Untuk mendapatkan unjuran yang lengkap. Okey. Di sini kita boleh lihat yang dimaksudkan gabungan 3 pandangan. Yang mana ini adalah pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Di sini juga kita boleh bayangkan ataupun imajinasikan kita sedang memegang sesuatu objek 3 dimensi. Tak kira apa saja reka bentuk. Kalau di sini kita lihat dalam slide ni ada satu contoh. Kita pegang dan kita pandang pada sudut pandangan mata kita tepat 90 darjah. Jadi apabila tepat 90 darjah sudut pandangan mata kita, kita akan nampak bahagian pandangan ini. Ini dipanggil pandangan hadapan. Yang mana kita akan nampak dari segi lebar dan juga tinggi sesuatu objek tersebut. Dan bagaimana pula untuk kita melihat pandangan sisi reka bentuk tersebut, kita alihkan menggunakan kedudukan objek tersebut, menggunakan tangan kita, yang objek yang kita pegang tadi, kemudian kita alihkan kedudukannya ke arah sisi dan ianya tepat pada sudut pandangan mata kita. Jadi kita akan nampak bahagian ini. Ini adalah pandangan sisi. Jadi pada pandangan sisi ni kita akan nampak ukuran panjang dan juga tinggi sahaja. Panjang dan tinggi sahaja. Kemudian untuk kita mendapatkan pandangan pelan ni tadi ataupun pandangan atas, kita juga perlu ubah objek yang kita pegang tu tadi kepada kedudukan sisi di bahagian atas reka bentuk objek tersebut. Dan kita letakkan tepat pada sudut pandangan mata kita. Jadi apabila itu berlaku, ini hasil pandangan atas yang kita akan dapat. Jadi gambar rajah ini nak memberikan kefahaman kepada kita apa yang dimaksudkan unjuran ortografik dan bagaimana pandangan
yang kita dapatkan tadi dengan kita mengalihkan kedudukan objek yang kita pegang mengikut pandangan mata kita, dan bagaimana ianya nak dipindahkan ke dalam satu-satu kertas lukisan. Seperti ini. Jadi ada teknik yang kita perlu fahamilah. Okey. Okey, seterusnya kita nak melihat konsep glass box ataupun kotak kaca. Yang mana untuk memberikan lagi kefahaman kepada kita bagaimana yang dikatakan unjuran ortografik. Yang mana sesuatu objek 3 dimensi itu diletakkan dalam kotak kaca. So kita perhatikan. Okey, ini adalah salah satu contoh gambaran sebuah kotak kaca ataupun glass box yang mana di dalamnya ada objek 3 dimensi tadi ataupun objek isometrik. Jadi daripada konsep ini mungkin kita akan lebih nampak bagaimana unjuran pandangan, 3 pandangan yang kita dah bincangkan tadi dapat dihasilkan. Okey, ini adalah pandangan hadapan. Yang mana bahagian objek 3 dimensi ni tadi diunjurkan kepada dinding kotak kaca bahagian hadapan ini. Jadi pandangan yang kita akan nampak adalah bentuk yang telah diunjurkan di sini. So ini adalah pandangan sudut tepat yang kita boleh dapatkan. Kemudian seterusnya pada pandangan atas. Okey. Ini apabila kita unjurkan pada dinding kotak bahagian atas, so kita akan dapat pandangan atas reka bentuk objek 3 dimensi tersebut. Seterusnya pandangan sisi. Ini adalah pandangan sisi. Jadi setiap point, titik sambungan daripada reka bentuk 3 dimensi ni tadi kita unjurkan pada setiap dinding kotak kaca tersebut. Sama ada dari segi sudut pandangan hadapan, sudut pandangan atas dan juga sudut pandangan sisi. Jadi apabila kita dah unjurkan, kita lihat seterusnya yang mana kotak ini dibuka pada setiap bahagian, sama ada hadapan, sisi dan juga atas. Jadi apabila dah dibuka, kita lihat pada bahagian atas ni, ini kedudukan apabila kotak kaca tadi telah dihamparkan ataupun dibuka dan dihamparkan. Daripada bahagian bawah ni tadi yang telah diunjurkan, apabila telah dibuka dan dihamparkan seperti di bahagian atas ni. Jadi kita boleh lihat ada 3 pandangan. Pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Jadi inilah konsep unjuran ortografik yang kita nak pindahkan dalam kertas lukisan nanti.
Okey, di sini saya nak tunjukkan bahagian mana yang kita akan nampak pada sudut pandangan hadapan. Pada reka bentuk 3 dimensi ni. Jadi untuk pandangan hadapan, saya akan lorekkan bahagian ini, yang mana bahagian ni yang kita akan nampak. Okey, dan juga yang di atas ni. Okey. Jadi bahagian ini saja yang kita akan nampak. Ini untuk pandangan hadapan. Jadi kamu boleh cuba lorekkan untuk pandangan sisi pula, ataupun pandangan atas. Bahagian mana yang kamu akan nampak. Kat sini tahap imajinasi kita kena tinggi sikit untuk kita faham, untuk kita nampak bagaimana pandangan tu boleh wujud. Okey, di sini kita ada lagi contoh mudah untuk kita melihat 3 pandangan: pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Jadi pandangan hadapan ni kadang-kadang dalam penyelesaian masalah dia akan tunjukkan mana pandangan hadapan. Sama ada di sebelah sini pandangan hadapan, ataupun dia boleh juga letakkan di sini, arah sini sebagai pandangan hadapan. Jadi apabila sini pandangan hadapan, maka automatik sebelah sini adalah pandangan sisi. Tapi di sini ini adalah pandangan hadapan, maka di sini adalah pandangan sisi. Jadi ini ada satu bentuk 3 dimensi mudah yang kita boleh lihat. Pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Okey. Jadi ada satu lagi perkara penting dalam kita nak mempelajari tentang unjuran ortografik. Ada 2 jenis unjuran. Iaitu kita panggil unjuran sudut pertama, first angle, ataupun third angle, unjuran sudut ketiga. Jadi bagaimana yang dikatakan sebagai unjuran sudut pertama dan juga unjuran sudut ketiga. Jadi kita boleh lihat pada bahagian atas ni, kalau kita lihat untuk first angle projection, kalau kita lihat di sini ada satu objek 3 dimensi dalam satu kotak. Kemudian di sini adalah arah pandangan hadapan. Ini arah pandangan hadapan bagi unjuran sudut pertama. Kemudian di atas ni, ini juga arah pandangan hadapan untuk unjuran sudut ketiga. So, kedua-dua jenis unjuran ni berbeza. Okey, jadi konsep untuk unjuran sudut yang pertama ini, kalau kita lihat ini pada pandangan hadapan, ia juga dipanggil sebagai konsep lampu suluh ataupun cahaya. Di mana
pada arah pandangan tersebut daripada objek ni diunjurkan ke belakang, belakang objek. Manakala unjuran sudut ketiga dia juga dipanggil sebagai konsep cermin ataupun pantulan. Jadi arah pandangan hadapan ni pada objek, so dia akan pantul semula ke depan. Mengunjur tu dengan pantulan ke depan semula. Itu beza dia. Begitu juga pada pandangan-pandangan yang lain, sisi atas mengikut konsep unjuran masing-masing. Jadi apabila dibuka kotak kaca tu dan dihamparkan, jadi seperti untuk unjuran yang pertama dan juga di atas ni unjuran yang ketiga. Kalau kita lihat dari segi perbezaan pada pandangan hadapan, kedudukan pandangan hadapan berbeza. Untuk unjuran sudut pertama, pandangan hadapannya di sebelah atas. Manakala pandangan hadapan untuk unjuran sudut ketiga di sebelah bawah. Jadi sebab tu dalam kita nak menentukan jenis unjuran ni tadi sama ada sudut pertama ataupun sudut ketiga, ia bergantung pada pandangan hadapan ni tadi. Kat sini kita kena fahamkan. Kalau tidak kita akan keliru. Bagaimana kedudukan unjuran untuk sudut pertama dan juga sudut ketiga. Apabila kita dapat tentukan pandangan hadapan untuk sudut pertama di bahagian atas dan sudut ketiga di bahagian bawah, maka mudah untuk kita menentukan pandangan sisi dan juga pandangan atas. Biasa pandangan sisi ni akan duduk di sebelah pandangan hadapan. Untuk unjuran sudut pertama, jadi di sebelah pandangan hadapan adalah sisi. Begitu juga dengan unjuran sudut ketiga. Jika di sini pandangan hadapan, maka di sebelahnya adalah pandangan sisi. Dan untuk pandangan pelan ataupun pandangan atas, sama ada di sebelah bawah ataupun di sebelah atas pandangan hadapan, bergantung jenis unjuran yang kita nak buat. Okey. Tak apa, saya akan jelaskan lagi melalui video animasi. Okey, di sini saya nak tunjukkan konsep glass box untuk jenis unjuran sudut pertama dan juga unjuran sudut ketiga. Jadi saya nak kamu perhatikan supaya kita betul-betul fahami konsep kedua-dua jenis unjuran ini. Okey, ini untuk unjuran sudut yang pertama. Apabila kita pandang pada pandangan hadapan, dia akan mengunjur ke belakang. Disebabkan ini konsep dia, konsep lampu suluh ataupun cahaya. Manakala ini pula adalah konsep unjuran sudut ketiga bagi pandangan hadapan. Ia juga dipanggil sebagai konsep cermin ataupun pantulan. Apabila kita lihat pada sudut pandangan tu daripada objek, dia pantul balik ke depan. Manakala ini pandangan sisi bagi unjuran sudut pertama. Juga mengunjur ke belakang. Kita lihat untuk unjuran sudut ketiga, pandangan sisi, dia pantul ke depan. Jadi objek yang sama. Manakala ini pandangan atas, dia mengunjur ke bawah untuk pandangan atas. Manakala unjuran sudut ketiga,
dia pantul ke atas semula. Jadi lengkap ketiga-tiga objek ni tadi. Okey, setelah itu kita lihat bagaimana unjuran-unjuran tadi akan dibuka dan dihamparkan mengikut unjuran sudut pertama dan juga unjuran sudut ketiga. Okey, seperti ini setelah dihamparkan kita dapat ketiga-tiga. Okey, setelah kita fahami dua jenis unjuran ortografik tadi, kita juga kena tahu simbol simbol bagi kedua-dua jenis unjuran ortografik. Yang pertama, unjuran sudut yang pertama, ini simbol dia. Kemudian unjuran sudut ketiga dia terbalik, dia berubah. So ini penting juga sebagai maklumat, supaya orang yang membaca lukisan kita nanti dia tahu jenis apakah unjuran yang digunakan. Okey. Okey, di sini pula kita nak melihat ukuran-ukuran yang penting yang perlu kita dapatkan untuk kita membuat unjuran ortografik. Sama ada pada pandangan hadapan, pelan dan juga sisi. Kalau kita lihat di sini lebar, panjang dan juga tinggi. Biasa ada 3 ukuran ni. Kemudian kita akan banyak menggunakan garisan-garisan unjuran yang mana menggunakan garisan benaan. Okey, sebut tentang garisan. Kalau tadi kita dah beritahu tentang garisan benaan. Kemudian ada 3 lagi garisan yang kita akan gunakan dalam unjuran ortografik. Ada 3 jenis garisan, iaitu yang pertama garisan objek, visible line, hidden line, garisan tersembunyi dan juga center line, garisan tengah. Jadi ini contoh objek 3D. Kemudian ada pandangan hadapan, sisi dan juga pelan. Jadi visible line adalah garisan objek pada pandangan, hasil pandangan yang kita dapat. Jadi garisan objek mesti tebal dan hitam. Kemudian seterusnya garisan tersembunyi. Kalau kita lihat kenapa bahagian pandangan atas ini ada garisan tersembunyi. Sebab apabila kita pandang pada sudut pandangan atas, kita tak nampak sebenarnya di dalam reka bentuk ni ada lubang. Ada lubang. Jadi ini daripada atas. So garisan yang kita tak dapat lihat tadi, kita perlu gariskan menggunakan garisan tersembunyi. Sebab apa? Garisan tu wujud, cuma kita tak nampak pada sudut pandangan tertentu. Jadi begitu juga pada pandangan sisi, pada bahagian lubang dalam kita tak nampak. Okey. Dan seterusnya kita perlu gunakan garisan tengah. Garisan tengah ni apabila melibatkan biasanya bulatan, lubang, sesuatu objek yang melibatkan ada titik tengah, so kita perlu gunakan garisan tengah.
Di sini kita boleh lihat lagi contoh lain yang menggunakan 3 jenis garisan tadi. Garisan objek, kemudian garisan tersembunyi. Jadi yang biasa kita keliru garisan tersembunyi dengan tengah ni. Contoh kalau kita lihat pada objek ni ada bulatan ataupun ada lubang di dalam bongkah ni. So kita boleh lihat kalau kita lihat pada pandangan hadapan ada wujudnya garisan tersembunyi di bahagian dalam. So kita kena nyatakan garisan tersembunyi tersebut. Di sini garisan-garisan ni memberikan maklumat yang terperinci kepada kita lah. So kalau kita tak lukis garisan tersembunyi ni, kita salah guna jenis garisan, so unjuran kita ada masalah. Maklumat kita tidak tepat. Begitu juga dengan garisan tengah. Apabila ada bulatan, so ada center. Jadi ini adalah garisan tengah. Dan dia mengunjur juga ke bawah. Menunjukkan garisan tengah dan juga mengunjur ke bahagian sisi. Okey, seterusnya kita nak melihat gambaran sebenar. Bagaimana unjuran ortografik dilukis, diunjurkan. Ini salah satu contoh reka bentuk objek 3D ataupun objek isometri yang mudah, yang ada ukuran-ukuran tertentu. Bagaimana kita nak melukiskan dalam satu kertas lukisan. Jadi langkah pertama kita perlu ada garisan paksi X dan juga paksi Y ataupun paksi menegak dan juga melintang. Untuk memisahkan sudut, 3 sudut pandangan tadi. Pandangan hadapan, pandangan pelan dan juga pandangan sisi. Jadi ini adalah jenis unjuran sudut ketiga. Ini adalah unjuran jenis sudut yang ketiga. Unjuran sudut yang ketiga. So apabila kita dah buat garis paksi menegak dan juga melintang, biasanya kita akan dapatkan dulu ukuran pada pandangan hadapan. Jadi daripada ukuran tersebut kita pindahkan pada kertas lukisan dan kita dapatkan, kita lukiskan berdasarkan ukuran-ukuran tadi untuk melengkapkan pandangan hadapan. Jadi setiap point, contohnya di sini ini adalah lebar. Daripada point sini ke point sini adalah lebar bagi pandangan hadapan. Jadi sini point adalah untuk point di sini. Kemudian pergi ke sini. Ujung sini. Ini adalah lebar bagi pandangan hadapan. Begitu juga dengan point-point yang lain yang berkaitan dengan pandangan hadapan, kita perlu dapatkan ukuran dan kita perlu lengkapkan ataupun kita lukiskan dengan tepat. Jadi bila kita dah dapatkan pandangan hadapan, kita dah lukiskan dengan lengkap, baru kita unjurkan menggunakan garisan unjuran ni pada pandangan-pandangan yang lain. Seperti pandangan pelan, sama ada kita nak pergi kepada pandangan pelan dahulu ataupun pandangan sisi dahulu, tiada masalah. Yang penting garisan-garisan unjuran ni perlu diunjurkan setiap titik. 1, 2, 3 untuk pandangan sisi perlu diunjurkan.
Kemudian pada pandangan pelan pun ada 3 titik. 1, 2, 3. Sini yang perlu diunjurkan ke atas. Daripada sini kita boleh dapatkan panjang. Ukuran panjang untuk kita lengkapkan pandangan atas dan juga pandangan sisi. Pada pandangan sisi hadapan kita dah boleh dapat tinggi dia berapa. Okey, ini satu contoh. Nanti saya akan tunjukkan dalam lukisan sebenar bagaimana kita nak melukis unjuran ortografik. Okey, sebelum kita pergi kepada cara melukis unjuran ortografik, kita nak lihat dulu bagaimana, ataupun saya nak tunjukkan dulu bagaimana kita nak melukis unjuran mengikut sama ada jenis unjuran sudut pertama ataupun unjuran sudut ketiga. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini ada satu penyelesaian masalah ataupun soalan yang menghendaki kita membuat unjuran ortografik untuk unjuran jenis sudut yang pertama. So, kita perlu mengikut arahan soalan ataupun dalam sesuatu penyelesaian masalah. Contoh, ini adalah objek yang diberikan, objek isometri ataupun 3 dimensi. Kemudian diberi satu pandangan hadapan. Jadi kita lihat bagaimana kita nak melukis mengikut sama ada unjuran sudut pertama ataupun sudut ketiga. Okey, di sini adalah jawapan unjuran ortografik mengikut unjuran sudut ketiga. Ini unjuran sudut ketiga dan juga unjuran sudut pertama. Kalau kita lihat tadi, reka bentuk yang saya tunjukkan tadi, arah pandangan dia kat sini. Maksudnya ni arah pandangan mata kita. Ini pandangan hadapan. Arah sudut pandangan hadapan. Begitu juga dengan unjuran sudut pertama, arah pandangan hadapan yang sama. Ini arah sudut pandangan hadapan yang sama. Yang telah ditentukan pada objek tadi. Objek 3 dimensi. So, kalau kita lihat apa perbezaannya pada unjuran sudut ketiga. So, ini keadaan kedudukan setiap sudut pandangan. Kalau kita lihat, paling utama yang kita perlu ambil rujukan untuk mudah kita ingat adalah pandangan hadapan. So, pada pandangan hadapan untuk unjuran sudut ketiga di sebelah bawah bertentangan dengan garis sudut 45 darjah ni. Kemudian kalau kita lihat pada unjuran sudut pertama, pandangan hadapannya terletak di sebelah atas. Di sebelah atas. Bersetentang dengan garis 45 darjah. Itu perbezaan di antara unjuran sudut ketiga dan juga unjuran sudut pertama. Yang paling utama kamu kena ingat kat mana letaknya pandangan hadapan. Sama ada unjuran sudut ketiga di sebelah bawah dan unjuran sudut pertama di sebelah atas. Selain daripada tu, kamu dah boleh tentukan pandangan sisi dan juga pandangan pelan. Seperti yang telah saya terangkan tadi, pandangan pelan biasanya duduk di sebelah atas ataupun di sebelah bawah. Manakala pandangan sisi akan duduk di sebelah pandangan hadapan. Cuma sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi kedudukan ni kita perlu tahulah. Mengikut unjuran sudut yang diminta. Kalau unjuran kedudukan tidak mengikut unjuran yang dikehendaki, maka unjuran ortografik kita salah lah.
Okey, seterusnya kita lihat pula objek ini yang mana pandangan hadapannya berubah. Di sebelah sini. Sudut pandangan mata kita untuk pandangan hadapan di sebelah kanan. Kalau tadi sebelah sini, sebelah kiri. So kita lihat pula bagaimana kedudukan mengikut unjuran sudut yang pertama dan juga mengikut unjuran sudut yang ketiga. Bagaimana jawapan dia? Okey, ini adalah jawapan bagi unjuran sudut ketiga dan juga unjuran sudut pertama mengikut arah sudut pandangan hadapan. Kalau kita lihat dah berubah. Jadi ini sangat penting. Bila sudut pandangan hadapan berubah, maka kedudukan setiap unjuran tu berubah. Kalau kita lihat pada unjuran sudut ketiga, ini arah pandangan hadapan, maka kedudukan garis 45 darjah, sudut 45 darjah ni pun berubah mengikut arah pandangan hadapan. Dan kalau kita lihat tadi kedudukan pandangan hadapan pun berubah mengikut arah pandangan. Tetapi dia tetap berada di sebelah bawah. Begitu juga dengan unjuran sudut pertama, pandangan hadapan dia berubah daripada mengikut arah sudut pandangan hadapan. Tetapi masih berada di atas, di bahagian atas. So jadi kamu kena fahamkan, dan yang penting kamu ingat. Mungkin kamu boleh ambil rujukan pandangan ni tadi, ke mana arah pandangan hadapan. Di situlah letaknya arah sudut 45 darjah ni. Cuma bezanya pandangan hadapan tu terletak di sebelah bawah ataupun di sebelah atas, bersetentang dengan arah sudut pandangan. Jadi kamu boleh bezakan arah pandangan tadi. Jadi poinnya di sini berbeza arah sudut pandangan hadapan, maka kedudukan juga berbeza mengikut jenis unjuran. Sama ada unjuran sudut ketiga ataupun unjuran sudut pertama. Okey, sudah tiba masanya untuk kita melihat teknik melukis unjuran ortografik. Di sini diberikan satu contoh objek 3 dimensi yang mudah, yang diberikan ukuran. Biasanya ukuran ni diberikan dalam milimeter. Ada ukuran yang diberikan, yang mana unjuran ini akan dibuat mengikut jenis unjuran sudut pertama. Unjuran sudut pertama. Kemudian pandangan hadapan dia adalah di sini. Ini adalah pandangan hadapan. Daripada arah sini. So kita akan nampak pada pandangan hadapan untuk bahagian ini. Ini adalah arah pandangan hadapan. So kita perhatikan. Okey, yang pertamanya kita harus melukis garisan paksi menegak dan juga paksi melintang. Jadi dengan menggunakan sisikuti dan juga set square, kita boleh
melukis kedua-dua paksi tersebut. Ini langkah yang pertama. Jadi kita boleh gunakan garisan objek untuk dua paksi ni. Okey, seterusnya kita bina garis 45 darjah, sudut 45 darjah. Yang mana bersetentangan dengan arah pandangan hadapan. Kemudian kita bina garis sempadan antara garisan paksi dengan garisan objek pandangan. Yang mana jaraknya antara garisan paksi melintang ataupun paksi menegak biasanya sepanjang 10 mm. 10 mm. Garisan ni kita boleh gunakan garisan binaan. Okey, setelah kita melukis garisan paksi dan juga garisan sempadan antara paksi dan objek pandangan, maka kita boleh tentukan kat mana kedudukan setiap pandangan. Yang paling utama kita perlu dapatkan pandangan hadapan dahulu. So kita lihat titik mana yang utama yang kita perlu dapatkan dan berdasarkan ukuran pada pandangan hadapan. Jadi tinggi 60 mm. Kita dah boleh dapatkan antara titik bawah dengan titik atas untuk bahagi ukuran tinggi 60 mm dan juga lebar 60 mm. Jadi kita pindahkan ukuran dan ukuran mestilah tepat. Dan kebiasaannya setiap pandangan kita perlu dapatkan ukuran penuhnya. Penuh segi 4. Kalau tinggi 60, lebar 60, so kita perlu dapatkan, lengkapkan ukuran keseluruhan bagi lebar dengan tinggi sehingga mendapat gambar rajah yang seperti yang dilukis. Jadi unjuran-unjuran ni semua kita gunakan garisan binaan dahulu. Kemudian pada garisan tengah itu
kita boleh dapatkan daripada ukuran yang telah diberikan. 30 mm sebelah kanan dan 30 mm sebelah kiri. Ini pula untuk mendapatkan tinggi bagi bahagian step tangga yang di bawah. Yang mana tinggi ukuran tersebut juga 30 mm. Jadi setelah selesai titik-titik yang kita perlukan dan ukuran-ukuran yang kita perlukan, jadi kita boleh lengkapkan pandangan hadapan menggunakan garisan objek. Jadi garisan objek sifatnya lebih hitam dan lebih tebal. Okey, jadi kita dah dapat hasil pandangan hadapan berbentuk L. Okey, seterusnya kita unjurkan garisan unjuran untuk pergi kepada bahagian bawah, iaitu pandangan atas. Jadi garisan unjuran ni kita menggunakan garisan binaan. Jadi setiap titik-titik utama kita unjurkan ke bawah. So kita ambil panjang bagi ukuran untuk pandangan atas 60 mm. Panjang adalah 60 mm. Jadi kita ukurkan, ambil ukuran ataupun pindahkan ukuran sebanyak 60 mm untuk panjang. Buat penandaan. Dan seterusnya kita boleh hasilkan garisan untuk melengkapkan kotak penuh bagi pandangan pelan. Panjang 60 dan lebar kita tak ada masalah sebab kita dah dapat unjuran daripada pandangan hadapan di atas. Jadi kita tinggal dapatkan ukuran panjang sahaja untuk pandangan pelan. Okey, setelah selesai, seterusnya kita boleh lengkapkan garisan objek untuk pandangan pelan.
Okey, seterusnya kita nak unjurkan pula garisan unjuran daripada pandangan hadapan ke pandangan sisi. Menggunakan garisan benaan. Dan juga pada pandangan atas diunjurkan juga ke garisan 45 darjah. Dan pergi ke pandangan sisi. Okey, kita perhatikan. Ini unjuran daripada pandangan hadapan. Setiap titik kita perlu unjurkan garisan-garisan tersebut. Jadi tinggi kita dah boleh dapatkan. Ukuran tinggi kita dah boleh dapatkan untuk pandangan sisi. Manakala untuk pandangan atas kita boleh unjurkan ke garisan 45 darjah pada setiap titik. Seterusnya kita boleh unjurkan kepada pandangan sisi. Naik ke atas pada pandangan sisi. Ini menggunakan garisan benaan. Okey, selepas itu barulah kita boleh melengkapkan pandangan sisi menggunakan garisan objek. Okey, kita telah selesai siapkan unjuran ortografik bagi pandangan hadapan, pandangan pelan dan juga pandangan sisi. Okey, jadi ini adalah contoh teknik melukis unjuran ortografik dalam jenis unjuran sudut pertama. Unjuran sudut pertama bagi objek isometrik ini. Jadi ini pandangan hadapan dia. Ini arah pandangan hadapan. Jadi kalau kita lihat di sini garisan sudut 45 darjah ni selari dengan arah pandangan hadapan. Jadi untuk unjuran sudut pertama, pandangan hadapan dia duduk di sebelah atas bersetentang dengan garisan sudut 45 darjah. Itu menunjukkan unjuran sudut pertama. Okey? Okey, di sini saya nak tunjukkan lagi satu contoh untuk melukis teknik unjuran sudut ketiga. Unjuran sudut ketiga. Di mana diberi satu objek A, objek isometri ataupun objek 3 dimensi yang mana ada arah pandangan Y dan ada arah pandangan X. Biasanya dalam penyelesaian masalah, kadang-kala dia tak beri mana satu pandangan hadapan. Contohnya macam ni. Kita tak tahu mana satu pandangan hadapan yang dia nak. Jadi apabila dia beri macam ni, so kita boleh tentukan pandangan hadapan tersebut mengikut ukuran lebar.
ataupun panjang. Jadi kalau ikut guideline untuk menentukan pandangan hadapan, biasanya kita akan tentukan mengikut ukuran yang paling panjang, iaitu 80 mm ni berbanding sisi sebelah sini 50 mm. Jadi ukuran yang lebih panjang itu adalah untuk pandangan hadapan. Jadi arah Y adalah pandangan hadapan. Untuk unjuran sudut ketiga, jadi di bawah ni sebagai rujukan, yang mana arah Y adalah sudut pandangan hadapan. Jadi kita boleh lihat di sini garisan sudut 45 darjah mesti selari dengan arah Y. Untuk pandangan yang telah ditentukan sebagai pandangan hadapan. Jadi untuk unjuran sudut ketiga, pandangan hadapannya terletak di sebelah bawah, bersetentang dengan garis sudut 45 darjah ni. Ingat. Jadi bila kita dah tahu kedudukan ni, mudah untuk kita nak melukis mengikut unjuran yang dikendaki. Jadi langkah yang pertama, kita lukiskan garis paksi menegak dan juga paksi melintang. Seterusnya garisan sudut 45 darjah. Seterusnya kita lengkapkan pandangan hadapan mengikut ukuran-ukuran yang diberikan. Yang mana ukuran lebar adalah 80 mm. Titik ni dengan titik ni adalah lebar 80 mm. Kemudian kita perlu dapatkan tinggi antara titik ni dengan titik atas. Titik ni dengan titik atas 50 mm. Kemudian kita terus unjurkan garisan ke bahagian pandangan atas, dan seterusnya pada pandangan sisi. Daripada garis sudut 45 darjah, kita unjurkan ke pandangan sisi. Seterusnya kita boleh lengkapkan menggunakan garisan objek. Okey, ini hasil unjuran yang kita dah dapatkan. Jadi saya nak tunjukkan titik-titik penting mengikut ukuran-ukuran pada gambar rajah isometri ni. Untuk pandangan hadapan, titik ni adalah bermula daripada sini. Ni titik ni. Kemudian pergi kepada titik ujung. Daripada sini ke sini sebanyak 80 mm. Kemudian tinggi daripada titik ni naik ke atas. Titik ni naik ke atas. Kemudian daripada titik ni naik ke atas
sebanyak berapa dia tak berikan, tapi kita boleh dapatkan daripada sini pada ukuran di sini dan juga tinggi keseluruhan. So kita boleh dapat ukuran daripada titik ni ke titik ni. Dan begitulah seterusnya. Titik ni adalah daripada titik ni ke sini ataupun sini naik ke atas. Okay. Dan seterusnya daripada sini ke sini dan juga sini ke sini. Titik ni ke sini dan juga sini ke sini. Ini pandangan hadapan. Kemudian pandangan pelan. Apabila kita dah selesaikan pandangan hadapan, so lebar 80 mm, kita dah tak ada masalah. Kita unjurkan saja garisan ni ke atas, kita akan dapat ukuran 80 mm. Begitu juga dengan garisan titik tengah ni, kita dah dapat. Cuma kita nak menentukan ukuran di titik ujung ni ke sini. Okay. Jadi berapa mm? Dia tak dinyatakan, tapi kita boleh dapatkan daripada ukuran sini 35 mm. So 50 mm tolakkan dengan 35 mm, kita akan dapat ukuran daripada titik ni ke sini. So kita pindahkan daripada titik ni ke sini. Jadi kita dapat gariskan untuk garisan ni. Dapat titik ni dan kita gariskan. Dan juga kita perlu dapatkan antara titik ni dengan titik ni. Antara titik ni ke titik sini, ukuran ni berapa. Bila kita dapatkan ukuran ni, kita dah boleh dapat. Kita boleh lengkapkan garisan objek. So untuk pandangan sisi lebih mudah. Kita hanya unjurkan garisan ke titik-titik yang ada terus kepada pandangan sisi. Begitu juga daripada pandangan hadapan. Dan kita boleh lengkapkan dengan garisan objek. Jadi ini unjuran sudut ketiga. Yang mana arah pandangan Y ni adalah pandangan hadapan daripada sini. Selari dengan arah garis sudut 45 darjah. Tetapi pandangan hadapannya terletak di sebelah bawah bersetentang dengan garisan sudut 45 darjah. Okey. Seperti mana ditunjukkan di sini. Okey, jadi ini sedikit penerangan untuk unjuran ortografik. Semoga kamu faham dan dapat melukis dengan baik. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan ini satu contoh lukisan sebenar yang menggunakan teknik unjuran ortografik dalam bidang kejuruteraan. Kalau kita lihat di sini, ini gambar rajah objek isometri ataupun 3D bagi sebuah kipas. Sama ada kipas bot ataupun kipas kapal ni, bilah kipas. Jadi daripada objek 3D ni didetailkan lagi dengan lukisan unjuran ortografik yang mempunyai 3 pandangan. Ini adalah pandangan hadapan. Kalau kita lihat sudut pandang daripada sini. Ini pandangan hadapan. Kemudian ni adalah pandangan sisi bilah kipas. Kemudian ini adalah pandangan atas bilah kipas. Jadi ini objek yang lebih kompleks lah.
yang lebih detail, yang melibatkan engineering. Jadi semua reka bentuk apa jenis sekalipun, sebelum ianya dicipta, ianya dilakar dahulu dan dilukiskan reka bentuk itu tadi sebelum dihantar ke kilang-kilang pembuatan, bahagian pembuatan. Jadi lukisan ini sebagai rujukan penting untuk menyampaikan maklumat supaya hasil pembuatan tepat dan mengikut kehendak lukisan yang telah dibuat. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini bagi topik unjuran ortografik. Kita jumpa lagi di video yang lain. Sekian, terima kasih.